bila tercetusnya isu ni, kita tengok ada komen sebahagianlah, bukan semua. Ada kenyataan yang mengatakan habislah institusi-institusi agama. Tergugatlah badan-badan agama, otoriti-otoriti agama. Kan? Sehingga ada keluar kenyataan kita kena mempertahankan agama Allah, kena mempertahankan Islam dan sebagainya. Ustaz sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam badan berotoriti, pihak berkuasa agama yang terlibat dalam undang-undang syariah, mahkamah syariah berkaitan dengan urusan zakat, wakaf dan juga sebagainya. Ustaz melihat isu ini dengan badan berotoriti agama sejauh mana kesan yang melibatkan pihak berotoriti? Mungkin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa thumma amma ba'd. Saya bersama Ustaz Mat. Ustaz Mat tanya tentang macam mana institusi agama pasca daripada keputusan besar ni. Pasca keputusan besar ini. Satu perkara yang saya rasa perlu untuk kita nyatakan, sebenarnya set dalam undang-undang negara kita ni, dia memang terkait dengan apa yang telah dijadualkan di dalam senarai negeri dan juga senarai persekutuan. Jadi itu satu hal yang tak boleh kita nafikan, sebab sebagai seorang yang berada di dalam negara yang madani, madani dalam arti kita bertamadun ini, perlembagaan negara merupakan undang-undang yang paling tinggi lah. Itulah rujukan dalam soal undang-undang dalam keadaan kita bernegara. Jadi dalam perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan dalam jadual ke-9 Perkembangan Persekutuan telah memperuntukkan apa set undang-undang yang dibenarkan kepada negeri dan apa senarai perundangan dalam persekutuan. So dalam perundangan negeri, dalam set tersebut disenaraikan beberapa perkara lah. Antara yang disenaraikan dalam undang-undang negeri ataupun dalam senarai negeri adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan hukum hakam umat Islam. Ya, antaranya yang berkaitan dengan derma khairat, institusi agama, amanah, institusi akhirat Islam yang beroperasi kesesuaian dalam negeri, zakat, fitrah, baitulmal, dan termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Dan perkara ini juga berada dalam Seksyen 6 dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis. Salah satu daripada fungsi dan peranan MAIP dalam Seksyen 6 peruntukan tersebut telah memberikan satu kuasa kepada majlis. Majlis hendaklah menjadi satu badan yang disebutkan hendaklah menjadi pihak berkuasa utama dalam perkara itu, iaitu dalam hubungan menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam. So dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam, kecuali dua benda lah Datuk. Pertama yang berkaitan dengan hukum syarak, itu kuasa Datuk lah, ataupun kuasa Syekh Bersama Mufti. Yang kedua adalah kuasa yang berkaitan dengan keadilan, pelaksanaan keadilan, iaitu berkaitan dengan mahkamah syariah, itu di bawah mahkamah syariah. Maknanya majlis tidak menjadi autoriti utama dalam dua ni. Selain daripada itu, semua yang berkaitan dengan agama Islam yang tak berkaitan dengan hukum mahkamah syarak, yang tak berkaitan dengan mahkamah, urusan dalam mahkamah, permohonan keadilan oleh masyarakat berkaitan dengan hukum hakam syariah, itu sebenarnya di bawah kuasa daripada Majlis Agama Islam. Jadi inilah yang kalau kita boleh sebut, bila ditanya oleh Ustaz Mat, adakah keputusan ini akan mengganggu gugat perkara ini? Perkara ini telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini tak ada sesiapa pun boleh mempertikaikan dia. Sebab kalau nak buat apa perubahan, dia kena pergi ke Parlimen lah untuk mengubah apa-apa. So apa-apa jua ini tidak boleh untuk mengubah dasar ataupun mengubah apa yang telah ada dalam jadual ke-9 tersebut, kecuali ianya dibincangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam apa yang telah ada dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam, kita antara kuasa yang diberikan kepada kita disebutkan majlis perlu menasihat tuanku. Dan salah satu peruntukan yang telah diperuntukkan dalam peruntukan Majlis Agama itu adalah Majlis Agama Islam boleh menubuhkan, dalam erti kata yang lain, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja boleh menubuhkan mahkamah syariah di dalam negeri di mana-mana yang patut. Maksudnya disebutkan demikian. So maksudnya kuasa kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja adalah untuk menubuhkan mahkamah syariah. So tidak ada mana-mana
dalam kalau kita tengok penghujah yang telah disebutkan dalam isu ini, tidak ada apa-apa isu yang menyebutkan tidak absah lagi mahkamah syariah, perlu ditutup mahkamah syariah, tidak ada lagi mahkamah syariah, tidak disebutkan sedemikian. Yang dibincangkan adalah berlakunya beberapa perkara yang telah ada pertindihan. Yang ada pertindihan di antara kuasa-kuasa ataupun di antara hukum-hukum, undang-undang dalam set mahkamah sivil dan juga dalam set mahkamah syariah. Kuasa menubuh Masih lagi mahkamah syariah itu termaktub di bawah kuasa negeri. termaktub di bawah kuasa Tidak negeri. boleh diganggu Tidak gugat. boleh dengan Cuma sekarang ni isu mungkin undang-undang yang dah ada dalam sivil ada dalam syariah. benar. Dia Tapi kalau Ustaz tak rasa rugi ke? 16 tu dibatalkan, dikurangkan. Tak rasa macam mana? Sebab itu yang dimainkan. okey, kalau boleh kita lihat perkara ini dengan lebih lanjut, kita kena tengok dulu kesan dia Ustaz Mat. Dia di dalam mahkamah syariah, dia ada had yang telah ditentukan. Dan kalau kita boleh buat secara perbandingan Ustaz Mat, perbandingan di antara kedua-dua hukuman ini, hukuman dalam mahkamah sivil dengan hukuman mahkamah syariah ni, ada sebahagian hukuman tu lebih tinggi Dalam sivil. dalam sivil. Okey. Jadi dari aspek untuk nak memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk mengelakkan perkara-perkara itu, sudah pasti hukuman yang lebih tinggi itu kita rasa lebih baik sebahagiannya. Macam yang Datuk sebut tu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil Benar. munkar itu berlaku dalam sivil. Berlaku dalam sivil telah pun ada. Sebagai contoh, kalau kita tengok ada satu poin ataupun ada satu undang-undang yang disebutkan dalam sivil sebagai contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat syariah. Di dalam Ya, sivil. dan muamalat yang riba sebagai contoh. Muamalat riba tidak dibenarkan di Ya, dalam dalam undang-undang sivil. sivil. Dalam undang-undang sivil. Jadi perkara-perkara sedemikian mungkin kita perlu untuk melihat secara perbandingan supaya tidaklah kita sewenang-wenangnya mengatakan isu ini akhirnya akan meruntuh ataupun meranakkan mahkamah syariah. Secara warasnya, secara total. jujurnya, adilnya, insafnya, itu. Mungkin kita kena explore lagi Ya, minta betul. ahli undang-undang kena explore untuk bagaimana nak mengembangkan hal itu. Cuma Datuk, mungkin saya bagi saya lah, kalau boleh saya sebut sebagai analogi, kita sebagai contoh lah, bagi saya perkara ni dia mungkin kefahaman tentang sesuatu isu itu perlu dilihat dengan lebih luas. Bagi saya analoginya kita begini, kita ada tanah, kita ada tanah dan orang lain pun ada tanah bersebelahan dengan tanah kita. So apa yang kita buat selama ni, kita pagar elok lah tanah kita, kita buat pagar elok. Dan kemudian ada orang datang lain, dia pun buat pagar elok juga. Dia kata ini kawasan dia. Ini kawasan dia. So berlaku pertikaian. So ketika itulah kita kena check betul tak betul kita boleh sebut sebagai had. Hudud lah kan. Kalau had yang dibenarkan dalam mahkamah sivil dan hak yang dibenarkan dalam mahkamah syariah. So kat situlah baru kita boleh lihat, sebagai contoh dalam isu tadi, tanah-tanah tadi, kita kena tengok lah, kita kena ukur balik lah, betul tak betul. So di sinilah akhirnya Mahkamah Persekutuan dalam keputusan yang telah dibuat baru-baru ini telah kembali melihat had yang telah diberikan kepada mahkamah syariah dan had yang telah diberikan kepada mahkamah sivil. Cuma satu benda yang saya nak kena sebutlah juga, sebagai seorang Islam, semua kita tak dapat tidak kita ingin menegakkan syariat Islam. Tak dapat tidak. Itu tidaklah Itu kita syakfi. sepakat. Semua kita kena bersepakat kat itu. Sebagai seorang Islam yang jujur dalam setiap tingkah laku dia, yang jujur tentang pemahaman agama dia, dia hendaklah sentiasa berusaha untuk mendaulatkan syariat Islam dalam kehidupan dia. Dalam diri dia satu hal, dalam kehidupan dia. Dan kalau boleh kita nak semua dalam kerangka syariah Islam. Cumanya apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, kita perlu melihat apakah apa yang berlaku dalam negara kita ini tidak ada sempadan syariah ataupun masih lagi ada sempadan syariah yang boleh diperbaiki pada masa-masa akan datang. Itu pendapat saya lah. Okey,